Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Penghalau Serangga Organik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Penghalau Serangga Organik ini terdapat pada muka surat 127 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.3 membaca, memahami dan menakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudaharaan, murid akan dapat membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan untuk memindahkan 4 maklumat kepada bentuk penulisan secara berperenggan mengenai penghalau serangga organik. Kedua, menulis 6 perenggan yang kohesi dan koheran dalam sebuah penulisan dengan betul mengenai penghalau serangga organik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan bahan untuk memindahkan 4 maklumat kepada bentuk penulisan secara berperenggan mengenai penghalau serangga organik. Kedua, murid berjaya menulis 6 perenggan yang kohesi dan koheran dalam sebuah penulisan dengan betul mengenai penghalau serangga organik. Apakah cara yang berkesan untuk kita menghalau serangga yang merosakkan tanaman kita? Tentunya murid-murid terfikir untuk menggunakan racun serangga bagi menghapuskan ataupun membunuh serangga yang telah merosakkan tanaman kita. Untuk pengetahuan murid-murid, penggunaan racun serangga pastinya membahayakan ataupun boleh mencemarkan alam sekitar. Lihat di situ gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan. 3 gambar di atas itu menunjukkan beberapa jenis serangga yang telah merosakkan tumbuh-tumbuhan. Lihat di situlah ada kumbang, ada ulat bulu, ada juga ulat di situ kan. Jadinya di sini serangga ini tentunya merosakkan tanaman kita. Dan kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan seorang pesawah yang menggunakan racun serangga bagi membunuh serangga yang terdapat di sawah padinya. Tentunya penggunaan racun serangga ini boleh menyebabkan ikan-ikan ataupun hidupan di sungai akan mati kerana racun tersebut akan meresap dan terkena pada air yang bertakung di kawasan sawah padi itu. Dan apabila hujan ataupun lebihan air itu berada di sawah padi tersebut, akan mengalir ke mana? Tentunya ke dalam sungai ataupun kawasan tali air dan menyebabkan ikan-ikan ataupun hidupan di sungai itu akan mati kerana terkena dengan racun serangga tersebut. Pastinya penggunaan racun serangga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar, iaitu kepada haiwan. Dan kita lihat lagi di situ, di sebelah kanan itu adanya produk. Produk yang sangat bagus iaitu penghalau serangga organik yang dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar, iaitu apabila sesiapa sahaja yang menggunakan produk penghalau serangga organik ini, ia
tidak memberikan kesan yang negatif terhadap alam sekitar dan ia selamat digunakan. Murid-murid, mari kita membaca dialog di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk membaca dialog yang diujarkan oleh seorang murid lelaki di situ dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kawan-kawan, saya ada petua untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Tahukah kamu caranya? Kita boleh membuat bahan penghalau serangga organik untuk disemburkan pada pokok. Elakkan penggunaan racun serangga kerana bahan ini akan merosakkan alam. Bagaimanakah kita hendak membuat bahan penghalau serangga organik? Baiklah murid-murid, cikgu akan menerangkan mengenai cara-cara pembuatan ataupun menghasilkan penghalau serangga organik sebentar lagi. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan dan membina ayat berdasarkan gambar pertama ini dalam bentuk jadual di sebelah ini. Oleh itu, kita mahu membina ayat bagi menjelaskan gambar yang telah Cikgu Afan tunjukkan ini. Pastinya kita lihat huraian di situ, air mineral, minyak masak, serbuk sabun, halia, cili padi dan juga bawang. Dan kita lihat ayat yang Cikgu Afan telah nyatakan di situ dan murid perlu lengkapkan ya. Mula-mula kita perlu menyediakan ... ada berapa bahan di sini kan? Jadi murid isikanlah di situ dan ... dan yang terakhirlah bahan yang terakhir di situ. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua di situ. Cikgu Afan tambahkan di situ dengan menggunakan idea Cikgu Afan iaitu mudah disediakan. Kalau murid ada idea lain, murid bolehlah untuk menggunakan idea sendiri. Kalau tiada idea, boleh gunakan idea Cikgu Afan di sinilah, iaitu mudah disediakan. Kita lihat ayatnya. Bahan-bahan ini ... dan didapati oleh semua orang. Jadi, murid lengkapkanlah ayat ini ya. Dan huraian yang ketiga, murah. Contoh ayat, kos penyediaan bahan ini amatlah ... sekali. Jadi murid lengkapkan sahaja ayat ini. Pastinya ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan. Mari kita menjelaskan dan membina ayat berdasarkan gambar kedua ini dalam bentuk jadual di sebelah ini. Oleh itu, dapatlah kita fahami dalam gambar yang kedua ini menunjukkan bahan dikisar. Oleh itu, kita lihat huraian yang telah Cikgu Afan berikan di sini iaitu mengisar. Contoh ayat, kita perlu ... semua bahan tadi dengan menggunakan mesin pengisar. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan menggunakan huraian yang telah Cikgu Afan berikan. Kemudian huraian yang kedua, lumat. Contoh ayat, bahan-bahan tadi perlu dikisar hingga ... agar menjadi lebih sebati. Dan huraian yang terakhir, menjimatkan masa. Contoh ayat, proses mengisar bahan-bahan ini sangat ... penyediaannya. Jadinya di sini, kalaulah murid ada idea sendiri iaitu huraian yang tersendiri, silakan. Tiada masalah untuk murid menggunakan idea sendiri. Dengan syarat, murid-murid tidak boleh menyimpang jauh mengenai
gambar rangsangan yang telah diberikan di sini iaitu bahan dikisar. Diharapkan murid-murid dapatlah membentuk ketiga-tiga ayat ini untuk dijadikan sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Mari kita menjelaskan dan membina ayat berdasarkan gambar ketiga ini dalam bentuk jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, berdasarkan gambar yang ketiga ini menunjukkan bahan ditapis. Tadi kita sudah pun mengisar ke semua bahan tadi. Jadinya sekarang kita menapis bahan-bahan yang dikisar. Oleh itu kita lihat huraiannya di situ ditapis. Contoh ayat, bahan-bahan yang sudah dikisar tadi perlu ... dengan menggunakan penapis. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini. Seterusnya huraian yang kedua, mendapatkan pati. Contoh ayat, tujuannya adalah untuk kita ... yang diperlukan. Jadinya murid lengkapkanlah ayat ini ya. Dan huraian yang terakhir iaitu mudah. Contoh ayat, ia sangat ... dihasilkan oleh sesiapa sahaja. Jadinya di sini murid lengkapkanlah ayat ini dengan huraian yang telah Cikgu Afan berikan di sini. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan dibentuk menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Mari kita menjelaskan dan membina ayat berdasarkan gambar keempat ini dalam bentuk jadual di sebelah ini. Baiklah murid-murid, berdasarkan gambar yang keempat ini menunjukkan mengenai bahan disemburkan, iaitu seorang kanak-kanak yang sedang menyembur penghalau serangga organik itu ke arah tumbuh-tumbuhan, iaitu pokok bunga lah. Oleh itu kita lihat huraian yang sesuai bagi gambar ini iaitu dimasukkan. Contoh ayat, pati yang telah dikumpulkan tadi perlu ... ke dalam botol penyembur. Seterusnya huraian yang kedua, disemburkan. Contoh ayat, penghalau serangga organik tadi bolehlah ... ke arah tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan sayur-sayuran. Jadi murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan huraian tersebut. Samalah juga tadi ayat yang pertama, murid perlu lengkapkan dengan huraiannya. Dan huraian yang ketiga iaitu selamat. Contoh ayat, pastinya penghalau serangga organik ini ... digunakan. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan huraian yang diberikan. Lihat pantun yang Cikgu Afan sudah sediakan di situ. Dengarlah pantun saya ini. Ulam pegaga dan asparagus, enak rasanya apabila dimakan. Penghalau serangga, organik yang bagus, selamat diguna, mudah dihasilkan. Jadinya di sini ketiga-tiga ayat ini perlulah dibentuk untuk menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk penghalau serangga organik berdasarkan ayat yang telah kamu bina tadi dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kali ini murid perlu menulis sebuah penulisan dan dalam penulisan ini ada 6 perenggan iaitu P1 perenggan yang pertama, P2 perenggan kedua, P3 sehinggalah P6. P6 itu merujuk pada perenggan yang ke-6 iaitu penutup. Jadinya di sini murid-murid Cikgu Afan sudah pun menyediakan pendahuluan dan juga penutup di situ. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan perenggan yang kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Oleh itu kita lihatlah perenggan yang kedua terus di situ.
Mula-mula. Mula-mula apa? Jadi, murid perlulah merujuk semula gambar yang keberapa? Yang pertama lah kan. Yang kita perlu menyediakan bahan-bahan tadi kan. Rujuk semula di situ. Kemudian P3, perenggan ketiga, rujuklah semula gambar yang kedua. Jadinya murid perlu menggunakan penanda wacana. Iaitu selepas itu, murid teruskanlah sambung penanda wacana ini untuk menjadi ayat dengan merujuk gambar yang kedua. Seterusnya P4, perenggan yang keempat. Jadi murid merujuk gambar yang ketiga. Dan menggunakan penanda wacana iaitu kemudian. Selepas itu kamu lihat lagi di situ P5. P5, perenggan yang kelima. Jadi murid rujuklah gambar yang keempat. Jadi murid menggunakan penanda wacana akhir sekali dan P6 di situ penutup dan menggunakan kesimpulannya. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.